Pada 22 Agustus 2020, satu kes jenayah mengerikan berlaku di Johor. Apabila penutup keranda dibuka, semua yang hadir tergamam. Di dalamnya bukan mayat yang sempurna, tetapi sekawan ikan keli gemuk yang masih menggelepar di tengah-tengah lapisan lumpur hitam yang berbau hanyir. Penduduk kampung di Johor belum pernah menyaksikan pemandangan yang begitu ngeri. Sebuah kubur yang baru ditimbus dan dipagar rapi dengan dawai BRC, dijaga seolah-olah melindungi harta karun. Rupa-rupanya ia menyembunyikan satu kebenaran yang amat dahsyat. Beberapa minggu sebelumnya, seluruh kampung gempar dengan kematian mengejut Maimunah, seorang anak gadis yang dikabarkan membunuh diri karena suaminya curang. Tetapi majelis penguburannya dijalankan dengan tergesa-gesa pada waktu malam, dan selepas itu suaminya, Hisham, juga hilang tanpa jejak. Motosikalnya ditemui di bawah jambatan, tetapi mayatnya tidak dijumpai. Sebuah kubur, sekawan ikan keli, seorang yang hilang. Semua persoalan tertumpu kepada keluarga si istri. Adakah ini hanya kemalangan atau satu rancangan licik untuk melupuskan mayat di kawasan berair ini? Dalam penceritaan hari ini, saya akan membawa Anda menjejaki setiap petunjuk untuk melihat kebenaran mengejutkan yang tersembunyi di bawah 3 kaki tanah dan pagar dawai. Dan saya percaya, hanya dengan mendengar 5 minit pertama, Anda akan faham mengapa ada jenayah yang tidak boleh dikuburkan walaupun sekawan ikan keli telah memakan bersih setiap jejak. Selepas malam penggalian semula kubur itu, seluruh kampung Sungai Renggam diselubungi ketakutan dan khabar angin. Namun, di sebalik tangisan dan rintihan itu, tersembunyi 2 kesakitan yang merobek 2 keluarga, serta satu kebenaran yang belum berani disebut sesiapa. Keluarga Hisham, Pakcik Kasim dan Makcik Salmah, seakan-akan mayat hidup sejak kehilangan anak lelaki mereka. Baru beberapa bulan lalu, mereka begitu bangga dengan anak yang rajin bekerja dan mampu menyediakan rumah yang selesa untuk mereka. Tetapi kini, mereka hanya mampu memegang gambar arwah Hisham dengan hati yang bagai dibakar api. Masih hidupkah dia atau sudah mati? Jika sudah mati, di mana mayatnya? Jika masih hidup, mengapa dia melarikan diri dan meninggalkan aib kepada keluarga? Setiap hari Pakcik Kasim berkejar ke sana-sini, bertanya di setiap jeti, mencari maklumat di setiap pelosok. Makcik Salmah pula sering duduk di muka pintu pada waktu malam, telefon diletakkan di sebelah bantal, hanya mengharapkan satu panggilan yang membawa berita kepulangan anaknya. Tetapi yang ada hanyalah nada dering penantian yang berpanjangan dalam kehampaan. Di pihak lain pula, keluarga Maimunah, Pakcik Bakar dan Makcik Halimah kelihatan berbeza. Pada luaran, semua orang melihat mereka menderita, kehilangan anak perempuan dan mendapat malu kerana menantu yang hilang. Setiap malam, rumah Pakcik Bakar diselubungi suasana suram. Setiap kali ada yang bertanya tentang Hisham, dia hanya mampu mengeluh dengan suara yang serak. Anak perempuan saya menderita kerana lelaki itu. Dia curang, dia abaikan istri dan anak. Kemana dia pergi? Biarkanlah. Orang luar bersimpati dengan mereka. Tetapi tiada siapa yang tahu di sebalik air mata itu ada ketakutan yang lebih besar daripada kesedihan. Ketakutan jika kebenaran terbongkar. Kerana Pakcik Bakar dan Makcik Halimah sedang melakonkan sebuah drama yang sempurna. Mereka meraung dan menangis di hadapan gambar anak perempuan mereka. Tetapi apabila pintu ditutup, pandangan mereka bertemu, syarat dengan rasa bersalah. Setiap malam mereka bertanya kepada diri sendiri, adakah sesiapa akan tahu
Bolehkah kami menyembunyikannya selamanya? Mereka sedih karena kehilangan anak, tetapi lebih sakit karena tangan mereka sendiri telah terlibat mengubah kasih sayang menjadi jenayah. Takut orang tahu Maimunah masih hidup, takut orang tahu kematian Hisham bukan kemalangan biasa. Di antara dua rumah, dua ibu, dua kesakitan saling menindih, seperti takdir yang kejam. Satu pihak dahagakan kebenaran, pihak yang satu lagi coba menanamnya sedalam mungkin. Tetapi semakin dalam jenayah itu dikuburkan, semakin besar ia jadinya, dan bayangan ikan keli yang menggelepar di dalam keranda sentiasa mengingatkan mereka setiap malam bahwa kebenaran tidak akan pernah terkubur. Selepas berhari-hari kubur itu dijaga rapi seperti harta karun, satu petunjuk yang tidak dijangka muncul, memberikan harapan kepada keluarga Pak Cik Kasim, tetapi pada masa yang sama menjadikan kes kehilangan itu lebih rumit. 3 hari selepas Hisham hilang, seorang pengemudi bot yang melalui jambatan kayu ara memberitahu ada sebuah motosikal terbalik di tebing sungai berlumpur. Polis segera menutup kawasan itu. Pasukan penyelamat mengharungi lumpur untuk menaikkan motosikal Honda Wave lama yang diselaputi lumut dan lumpur. Memang benar itu motosikal Hisham. Kuncinya masih ada di tempatnya, tempat duduknya pecah sedikit. Keluarga Pak Cik Kasim separuh gembira, separuh bimbang. Mungkin dia mabuk dan terbabas ke dalam sungai lalu lemas. Pak Cik Kasim dengan tangan terketar-ketar berpegang pada susur jambatan, matanya berkaca memandang air sungai yang keruh berpusar. Kalau dia dah mati, sekurang-kurangnya aku boleh bawa balik mayatnya. Boleh juga buat kenduri arwah, sediakan tempat yang selayaknya untuk cucu aku menziarah. Keputusasaan menyelubungi seluruh keluarga. Mereka mengupah penyelam dan menyewa bot untuk menyusuri sungai selama berhari-hari. Setiap meter air, setiap rumpun nikah diselak untuk mencari petunjuk. Tetapi semakin dicari, sungai itu hanya memulangkan kesunyian yang menakutkan. Tiada jejak mayat, tiada cebisan pakaian yang timbul. Sementara itu, Superintenden Adli, seorang pegawai penyiasat berpengalaman, mula berasa curiga. Berdiri di tebing, dia memandang motosikal yang berlumpur itu sambil mengerutkan dahi. Jika bunuh diri, kenapa kunci masih ada? Jika mabuk, kenapa sudah lama hilang tetapi tiada mayat? Jika dibunuh, kenapa motosikal dibiarkan di tempat terbuka dan mudah ditemui? Superintenden Adli mencatat setiap butiran, kedudukan motosikal, arah tayar, darjah kecondongan, kedalaman lumpur. Setiap angka, setiap kesan lumpur boleh menjadi mesej daripada mangsa atau pembunuh. Malamnya, dia tidak dapat tidur. Sebuah motosikal terbiar di dalam sungai, satu mayat hilang tanpa jejak, sebuah kubur yang dipagar dan dijaga rapi. Semuanya seperti kepingan teka-teki jenayah yang herot benyot dan belum berani disingkap sesiapa. Bagi keluarga Pak Cik Bakar, berita penemuan motosikal itu ibarat loceng penggera. Pak Cik Bakar menyembunyikan diri di dalam bilik. Tangannya terketar-ketar di hadapan gambar anaknya sambil berbisik. Ya Tuhan, lindungilah kami. Jangan biarkan rahsia ini terbongkar. Jangan biarkan dia mengheret anak tu sekali. Setiap malam, bunyi ikan menggelepar di dalam kubur itu, seakan-akan bergema di kepalanya, menghantui setiap tidurnya. Motosikal di dasar sungai yang disangka petunjuk untuk membawa Hisham kembali, akhirnya hanya memberi harapan tipis kepada keluarga Pak Cik Kasim, manakala keluarga Pak Cik Bakar semakin tenggelam dalam ketakutan kebenaran akan digali semula. Dan itu hanyalah permulaan. Kerana daripada motosikal berlumpur itu, satu hipotesis pertama telah dibentuk.
Adakah ini benar-benar kemalangan, atau hanya tabir untuk menutup satu rancangan pelupusan mayat yang sempurna, yang dipelihara oleh sekawan ikan keli yang dahagakan daging manusia? Orang selalu berkata, setiap kes jenayah yang aneh bermula daripada keretakan yang terpendam di dalam rumah sendiri. Tempat yang disangka paling selamat. Begitu juga dengan perkawinan Hisham dan Maimunah. Di luaran tampak damai, tetapi di dalamnya seperti seutas tali yang meraput, hanya menunggu satu malam hujan untuk terputus. 10 tahun lalu, majlis perkawinan Hisham dan Maimunah menjadi bualan di kampung Sungai Renggam. Si tukang jahit yang lembah lembut berkawin dengan si buruh binaan yang kacak dan rajin. Mereka bersama-sama membina sebuah rumah kecil di tepi sungai, mengumpul wang sedikit demi sedikit untuk membuka kedai membaiki motorsikal. Semua orang menyangka kemiskinan akan berlalu, hanya tinggal kebahagiaan bersama tawa ria anak-anak. Tetapi hidup tidak semudah yang disangka. Apabila sudah berduit, Hisham mula berubah. Si buruh binaan yang dulu kini sudah pandai menggayakan rambut, memakai minyak wangi, mematikan panggilan telepon, dan tersenyum sinis sambil menyembunyikan mesej daripada istrinya. Maimunah tetap bersabar, tetap menyediakan makan malam menanti suaminya pulang, tetapi semakin ditunggu, semakin dingin jadinya. Psikologi Maimunah ketika itu bukan sahaja dipenuhi rasa malu seorang istri yang dikhianati, tetapi juga ketakutan kehilangan rumah tangga yang dibina dengan penuh pengorbanan. Pada waktu siang, dia masih cuba tersenyum di hadapan semua orang, masih memeluk anaknya untuk tidur, masih menasihati Hisham, "Kita suami istri, janganlah buat perkara yang salah." Tetapi hatinya bagai dihiris sembilu. Hisham pula terseksa dengan cara egois seorang lelaki yang punya wang, punya teman wanita, tetapi tidak mahu kehilangan keluarga. Hisham berkali-kali berjanji akan berhenti, tetapi hanya bertahan beberapa hari sebelum mesej aneh muncul lagi di skrin telepon. Mangsa paling senyap dalam semua ini ialah anak mereka, Anis. Setiap malam, kanak-kanak berusia 5 tahun itu duduk memeluk anak patung usangnya di sudut bilik, mendengar ibu bapanya bertengkar. Dia tidak faham apa itu curang. Dia hanya tahu setiap kali ibu bapanya meninggikan suara, dia akan ketakutan dan tidak berani menangis. Maimunah memandang anaknya, air mata hampir jatuh, tetapi ditelan kembali ke dalam hati. Dia tahu tali yang mengikat perkawinan yang retak ini adalah Anis, alasan untuknya terus bersabar agar Hisham pulang ke rumah. Tetapi kesabaran ada hadnya, dan titisan air terakhir pasti akan melimpah jua. Orang kata cinta sampai mati kadangkala bukanlah janji setia, tetapi satu pengakhiran tragis apabila cinta bertukar menjadi belenggu. Maimunah mencintai Hisham hingga ke tahap penat lelah. Hisham pula mempertahankan keluarganya seolah-olah ia adalah hak miliknya. Kedua-duanya terperangkap dalam lumpur pembohongan, pengkhianatan, kemaafan, dan pengkhianatan semula. Dan pada malam hujan yang menentukan itu, apabila telepon bimbit menyala dengan mesej daripada kekasih Hisham, pertengkaran pun meletus. Tangisan seorang anak kecil telah mengubah sebuah rumah kecil menjadi lokasi jenayah yang tidak dijangka sesiapa. Tetapi detik tragis itu hanyalah permulaan kepada sesuatu yang lebih mengerikan apabila kasih sayang yang buta dan jenayah dibungkus di dalam sebuah keranda berisi ikan keli lalu ditanam jauh di bawah lumpur di Johor. Malam itu, hujan turun renyai-renyai di Johor. Bunyi titisan hujan di atas bumbung zinc seolah-olah menjadi petanda sebuah tragedi yang bakal melanda. Maimunah duduk memeluk tubuh di sudut katil, matanya merah, tangannya erat memeluk Anis yang sedang tidur nyenyak. Di hadapannya, skrin telepon masih menyala.
Mesej daripada kekasih Hisham berkelip-kelip, seperti pisau yang menusuk jantung seorang istri yang sudah hilang sabar. Dia tidak menangis. Sebaliknya, Maimunah mengambil beg pakaian, mendukung anaknya dan keluar ke beranda. Hujan membasahi belakang bajunya. Dia menolak motosikalnya perlahan-lahan, bertekad untuk pulang ke rumah ibu bapanya, mencari sedikit ketenangan untuk dirinya dan anaknya, jauh daripada suami yang curang. Tetapi Hisham tidak membiarkannya pergi. Selepas menerima panggilan daripada ibunya, Makcik Salma, yang menangis menasihatinya, "Kau ada isteri dan anak, jangan abaikan mereka, kasihan cucu aku." Hisham menenggak beberapa gelas arak lagi, lalu memecut motosikalnya ke rumah mentuanya pada malam itu. Angin menampar mukanya, kemarahan dan mabuk mengubahnya daripada seorang suami yang menyesal menjadi seorang lelaki egois yang mahu mempertahankan apa yang dianggap miliknya. Pintu dipecah buka, bunyi hujan bercampur dengan jeritan. Anis terjaga, ketakutan dan bersembunyi di sudut katil. "Kau nak pergi mana? Selagi aku tak bagi, jangan harap kau dan anak kau boleh keluar dari rumah ni." Hisham menjerit, sebelah tangan meragut beg pakaian, sebelah lagi mencengkam pergelangan tangan Maimunah hingga merah. Maimunah menangis, suaranya serak kerana ketakutan dan kesedihan. "Lepaskan saya. Abang dah tak anggap kami ni apa-apa ke? Abang curang. Abang nak rampas anak daripada saya pula." Pertengkaran memuncak apabila Hisham tiba-tiba beralih dan menarik Anis yang sedang menggigil. "Anak kena tinggal. Kau nak pergi mana? Pergi seorang diri. Aku takkan lepaskan anak aku." Pada saat itu, Maimunah seakan-akan hilang akal. Naluri seorang ibu bangkit lebih kuat daripada rasa takut. Dia meluru untuk merebut Anis daripada tangan suaminya, menolak Hisham secara refleks. Bunyi dentuman yang kuat kedengaran. Hisham tergelincir dan jatuh terlentang. Di belakangnya, bucu sebuah meja kayu jati sudah menanti, dan hentakan kuat di kepala menamatkan segalanya dalam sekelip mata. Semuanya senyap sunyi. Hujan di luar masih turun, tetapi di dalam rumah kecil itu, semua bunyi seakan-akan ditelan. Anis menangis teresak-esak. Maimunah terduduk ketakutan. Tangannya menyentuh lopak darah yang mula mengalir dari kepala Hisham, terasa hangat, hanyir, dan menghantui. Dia menjerit memanggil ibu bapanya. Makcik Halimah berlari keluar dahulu, mukanya pucat lesi, diikuti oleh Pakcik Bakar. Lelaki yang seumur hidupnya bergelumang dengan kerja-kerja di sungai itu, kini kaku di hadapan mayat menantunya. Pada detik genting itu, fikiran seorang bapa berkecamuk. Di satu sisi, dia kasihan pada anak perempuannya, yang menderita kerana suami dan kini terlanjur membunuh. Di sisi lain, dia tahu jika polisi menyiasat, Maimunah akan ditangkap, Anis akan menjadi anak yatim, dan keluarga ini akan hancur. Melihat Maimunah yang menggigil ketakutan, Pakcik Bakar hanya nampak satu jalan. Anak buat salah, bapa yang tanggung. Dia masih muda, hidupnya masih panjang. Kita tak boleh biarkan masa depannya terkubur kerana kesilapan seketika. Ayah boleh uruskan. Satu ayat pendek, tetapi telah membuka satu luka yang amat dalam. Luka yang mengubah kasih seorang bapa menjadi subahat dalam jenayah, mengubah satu malam hujan menjadi permulaan sebuah drama penyembunyian. Kemuncaknya ialah keranda berisi ikan keli yang mengerikan yang bakal ditanam. Dan dari titisan air yang melimpah itu, keluarga Pakcik Bakar melintasi sempadan tipis antara menyayangi anak dan bersubahat dalam pembuluhan, sehingga semuanya terkubur rapat di bawah lumpur di Johor. Selepas kejatuhan maut Hisham, semua yang berlaku pada malam hujan itu bagaikan mimpi ngeri. Di dalam bilik kecil, Pakcik Bakar duduk termenung,
memandang mayat menantunya, fikirannya buntu. Menyerahkannya kepada polis dan membiarkan anaknya dipenjarakan, atau menanam segalanya pada malam itu juga. Makcik Halimah berdiri di sebelahnya, masih erat memeluk Anis. Kanak-kanak itu menangis hingga serak, tetapi tidak faham apa yang sedang berlaku. Pandangan Makcik Halimah kosong, tangannya yang menggeletar menyentuh bahu suaminya. "Abang, macam mana sekarang? Kalau polis tahu anak kita masuk penjara, siapa nak jaga cucu kita?" Satu keluhan berat terluah daripada Pakcik Bakar, membawa bersamanya satu keputusan yang dia sendiri tidak sangka mampu dibuat. "Kita kena lupuskan mayat ni. Hanya cara ni boleh selamatkan Maimunah, selamatkan cucu kita sekali." Dalam kegelapan malam yang pekat, dengan bau hanyir darah dan air hujan, Pakcik Bakar tergesa-gesa merancang. Dia menyuruh Maimunah dan Anis melarikan diri pada malam itu juga. Dia menghantar mereka ke Perak, meminta seorang saudara jauh menyembunyikan mereka selama beberapa bulan dengan pesanan tegas agar tidak menghubungi sesiapa. Makcik Halimah dengan tangan terketar-ketar membungkus beberapa helai pakaian, memujuk anak perempuannya yang panik seperti orang hilang akal. Setelah Maimunah dan Anis pergi, barulah Pakcik Bakar memulakan rancangan besarnya. Dia ke pasar malam membeli beberapa kuntum bunga dan buah-buahan, kemudian singgah ke kedai keranda. Di lorong yang gelap, dia mengetuk pintu memanggil tukang keranda. "Saya nak tempah satu keranda, nak ambil malam ni juga." "Anak saya bunuh diri, Ustaz. Dah tengok hari, kena kebumikan segera baru rohnya tenang." Pembohongan itu meluncur keluar dari mulut Pakcik Bakar dengan begitu mudah. Dengan riak wajah seorang bapa yang menderita, dia berjaya menipu tukang keranda tanpa sebarang syakwa sangka. Tetapi, kemuncak rancangannya terletak pada isi keranda itu. Selepas mengambil keranda, Pakcik Bakar memandu lori 3 rodanya ke sebuah pusat ternakan ikan di pinggir sungai. Dia memilih ikan keli Afrika, jenis yang ganas, makan apa sahaja. Setiap ekor berat dan bersisik keperakan. 20 ekor yang paling besar. Saya nak bela dalam kolam untuk jual masa raya nanti, kata Pakcik Bakar kepada pemilik pusat ternakan itu. Suaranya tenang, seolah-olah membeli ikan untuk dimasak. Malam itu, di dalam bilik kecil, Pakcik Bakar dan Makcik Halimah dengan tangan menggeletar meletakkan mayat Hisham ke dalam keranda. Makcik Halimah menutup mulutnya ketakutan, tidak berani menangis kuat. Pakcik Bakar dengan hati yang dingin melepaskan seekor demi seekor ikan keli yang kelaparan ke dalam keranda. Bau hanyir lumpur dan darah bercampur baur di udara yang menyesakkan. Bayang-bayang ikan yang menggelepar menyentuh mayat. Bunyinya yang berlendir membuatkan bulu roma meremang. Dalam fikiran Pakcik Bakar ketika itu, hanya ada satu perkara, hapuskan semua bukti. Baginya, setiap ekor ikan keli itu adalah penjaga kubur yang paling setia. Mereka akan memakan dagingnya perlahan-lahan, menghancurkan semua bukti. Mayat akan hancur di dalam perut ikan, dan keranda yang ditanam hanya akan tinggal lumpur. Tiada siapa yang akan dapat apa-apa jika digali semula. Apabila penutup keranda ditutup, Pakcik Bakar terketar-ketar menadah tangan di hadapan tikar sembahyang. Ya Allah, kasihanilah anakku, berilah dia ketenangan, berilah cucuku jalan untuk hidup. Makcik Halimah bersembunyi di sebelahnya. Air mata bercucuran, tetapi mulutnya masih terkumat kamit berdoa. Doanya pecah berderai karena ketakutan dan penyesalan. Subuh keesokan harinya, keranda berisi ikan keli itu dikebumikan tergesa-gesa dalam hujan renyai, tanah liat basah dan melekit.
Orang kampung hanya mendengar Pak Cik Bakar berkata, "Ustadz kata, waktu tak elok, kena kebumikan segera, kalau tak rohnya tak tenteram." Dia memagar sekeliling kubur dengan dawai BRC, malah mendirikan sebuah pondok jaga, dan membakar kemenyan setiap malam tanpa henti. Sesiapa yang melihat pasti menyangka dia amat menyayangi anak perempuannya. Tiada siapa yang tahu, di bawah lapisan tanah itu, sekawan ikan keli sedang senyap-senyap menghapuskan dosa yang dia pelihara dengan tangannya sendiri sebagai seorang bapa. Disangkanya lapisan tanah liat bersama sekawan ikan keli yang rakus itu akan menelan semua jejak, tetapi kebenaran tidak akan pernah terkubur. Lebih 3 bulan berlalu, kehilangan Hisham semakin dilupakan oleh jiran tetangga. Tetapi dalam fail siasatan Superintenden Adli, ia tidak pernah ditutup. Ada sesuatu mengenai kubur yang dipagar dawai itu yang sentiasa mengganggunya. Mengapa sebuah kubur perlu dijaga siang dan malam? Mengapa Pak Cik Bakar, seorang bapa yang kelihatan menderita, begitu berwaspada? Setiap malam di hadapan meja kerjanya, Superintenden Adli meneliti fail gambar dari lokasi kejadian, gambar motosikal Honda Wave yang dinaikkan dari sungai. Dan kemudian teringat akan pandangan cemas Makcik Halimah ketika dipanggil untuk memberi keterangan. Butiran-butiran kecil itu seperti kepingan teka-teki jenayah yang herot benyot mula bercantum. Superintenden Adli tahu, untuk mencari kebenaran, dia perlu bermula dengan satu-satunya perkara yang tidak boleh disembunyikan, mayat. Tetapi di mana mayat Hisham? Masih utuhkah? Jika dia ditanam di dalam kubur Maimunah seperti yang dikabarkan, mengapa perlu dipagar dan dijaga? Keraguan bertukar menjadi keazaman. Superintenden Adli senyap-senyap mengumpul bukti. Keterangan yang bercanggah, resit pembelian keranda pada waktu malam, resit pembelian benih ikan keli. Setiap petunjuk kecil itu tidak cukup untuk mendakwa, tetapi cukup untuk meyakinkan pihak pendakwaan untuk menandatangani perintah penggalian semula kubur, sesuatu yang pihak berkuasa tempatan sendiri bimbang akan melanggar pantang larang dan kepercayaan masyarakat. Malam penggalian semula kubur itu berlangsung dalam suasana tegang. Pak Cik Bakar menggigil ketakutan, berdiri di pondok jaganya. Peluh dingin membasahi belakang badannya, tangannya mencengkam hujung baju. Makcik Halimah pula terduduk di hadapan sejadah, mulutnya tidak henti-henti berdoa agar semuanya hanyalah mimpi. Lapisan demi lapisan tanah liat digali, bau lumpur hanyir bercampur dengan bau kemenyan. Apabila bunyi ketukan pertama kedengaran dari penutup keranda, semua orang menahan nafas. Seorang pegawai forensik menarik penutup kayu itu perlahan-lahan, cahaya lampu suluh menyinari ke dalam, dan apa yang kelihatan membuatkan seluruh pasukan penggali terdiam. Tiada mayat yang sempurna, hanya sekawan ikan keli gergasi yang gemuk masih terkapai-kapai di tengah-tengah timbunan lumpur hitam pekat. Untuk beberapa minit pertama, kawasan itu senyap sunyi, hanya kedengaran bunyi ikan menggelepar. Seorang anggota polis muda berpeluh dan tergagap-gagap. "Ya Tuhan, kenapa bela ikan keli dalam keranda?" Superintenden Adli tidak terkejut. Matanya melirik ke arah tangan pegawai forensik, sarung tangan getahnya dipenuhi serpihan tulang yang bercampur lumpur. Bau hanyir yang naik menusuk hidung, bukan bau mayat biasa, tetapi bau jenayah yang telah dicincang lumat. Pada saat itu, semua penipuan Pak Cik Bakar hancur berkecai. Dia terduduk di tepi liang lahat, tangannya menggeletar mengambil segenggam tanah, mulutnya bergumam seolah-olah bercakap dengan diri sendiri.
Aku cuma nak lindungi dia. Aku cuma nak dia terus hidup. Aku tak berniat nak bunuh siapa-siapa. Aku cuma takut dia masuk penjara. Kasian cucu aku. Tetapi harga untuk kasih sayang yang buta itu telah terserlah. Di bawah tanah, sekawan ikan keli yang rakus telah memusnahkan bukti, tetapi tanpa sengaja mereka meninggalkan petunjuk yang paling kejam. Di dalam perut mereka terdapat lebih 200 serpihan tulang yang cukup untuk membina semula potret seorang suami yang mati pada malam hujan itu. Selepas malam penggalian semula yang menggegarkan seluruh kampung Sungai Renggam, Pak Cik Bakar dan Mak Cik Halimah dibawa ke balai polis. Di hadapan para penyiasat, Pak Cik Bakar masih memakai baju Melayu lusuhnya. Kedua-dua tangannya yang berurat tidak henti-henti diramas. Mak Cik Halimah pula duduk meringkuk di sebelahnya, matanya cengkung, bibirnya digigit hingga berdarah. Pada mulanya, pasangan suami istri itu masih berdegil. Mereka menafikan segalanya. Saya tak tahu apa-apa. Saya tanam anak perempuan saya. Jangan sesiapa berani sentuh kubur dia. Ikan keli itu kami saja-saja lepas dalam tu. Tetapi kesabaran Superintenden Adli sudah sampai ke penghujungnya. Dia dengan tenang meletakkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal di atas meja. Resit pembelian benih ikan, resit tempahan keranda pada waktu malam, surat akuan penerimaan keranda, dan akhirnya laporan bedah siasat forensik. Dalam perut 20 ekor ikan keli ini, kami menemui 206 serpihan tulang manusia. Superintenden Adli membaca perlahan-lahan. Suaranya mendatar tetapi menusuk ke jantung seperti pisau. DNA-nya sepadan 100% dengan Encik Hisham, menantu Pak Cik dan Mak Cik. Ada apa-apa lagi nak cakap? Esakan mula kedengaran daripada Mak Cik Halimah. Segala malam tanpa tidur, segala mimpi ngeri ikan menggelepar di dalam keranda yang seolah-olah menggerogoti nuraninya. Semuanya pecah selepas pengesahan yang dingin itu. Dia menangis teresa-esa, suaranya serak. Abang, cukuplah, jangan sembunyi lagi. Salah kita tanggung. Melihat istrinya rebah, Pak Cik Bakar turut mengaku kalah. Pandangan lelaki yang seumur hidupnya mencari rezeki di sungai itu kini kabur dan penuh keputusasaan. Dengan suara terketar-ketar, dia menceritakan segalanya. Setiap butiran berdarah, setiap ekor ikan keli yang dilepaskan ke dalam keranda, seolah-olah untuk membersihkan dosa, tetapi sebenarnya hanya menolaknya lebih dalam ke lubang hitam nurani. Setiap kata-kata Pak Cik Bakar penuh dengan kepiluan, tetapi juga mendedahkan kasih sayang buta yang menakutkan. Dia berkata, dia terlalu kasihan pada anak perempuannya yang menderita. Dia tidak sanggup membiarkan Maimunah dan cucunya, Anis, hidup sebatang kara dan digelar anak kepada pembunuh. Dalam sekelip mata yang lemah, dia menjadikan kasih seorang bapa sebagai perisai. Dan perisai itulah yang mengubahnya menjadi penyembunyi jenayah, menjadi pesalah kedua. Tetapi apabila penyiasat bertanya tentang keberadaan Maimunah, kedua-duanya diam membisu. Mereka menerima tuduhan menceroboh mayat dan melupuskan bukti, tetapi tetap berkeras untuk merahasiakan tempat persembunyian Maimunah. Di dalam diri mereka masih ada sisa-sisa keinginan untuk menyelamatkan anak mereka hingga ke saat akhir, walaupun tahu undang-undang tidak akan bertolak ansur. Di bilik sebelah, Superintenden Adli memerhatikan segalanya dengan senyap. Dia faham Pak Cik Bakar dan Mak Cik Halimah bukanlah orang jahat sejak azali. Mereka hanyalah insan biasa yang terdesak oleh ketakutan dan kasih sayang yang buta. Tetapi jenayah tetaplah jenayah.
Keadilan mungkin tidak dapat menyembuhkan kehilangan, tetapi sekurang-kurangnya ia perlu menamakan pelaku sebenar tragedi ini. Dan apabila pen diturunkan untuk menandatangani kenyataan itu, Pak Cik Bakar tahu tiada sekawan ikan keli pun yang mampu memakan bersih dosa. Mereka hanya mampu menelan daging, tetapi kebenaran lambat laun akan timbul juga dari dalam tanah. Seperti malam hujan itu, darah Hisham yang tumpah telah melekat pada setiap orang yang masih hidup. Tiada siapa yang dapat lari. Berita mengenai kes keranda ikan keli itu tersebar dengan cepat ke seluruh Johor. Seluruh kampung Sungai Renggam masih belum reda dari kejutan. Mereka tidak percaya seorang bapak yang baik seperti Pak Cik Bakar, seorang ibu yang penyayang seperti Mak Cik Halimah, sanggup melakukan perbuatan sekejam itu hanya untuk melindungi anak perempuan mereka. Tetapi keadilan tetap perlu ditegakkan. Hanya beberapa minggu selepas pengakuan itu, Maimunah, wanita yang bersembunyi sepanjang bulan-bulan dihantui bayangan ikan keli, akhirnya menyerah diri. Polis membawanya pulang, wajahnya cengkung, tangannya erat memeluk Anis. Kanak-kanak itu masih keliru, tidak faham mengapa rumahnya tiba-tiba kehilangan seorang ayah, dan kini kehilangan seorang ibu pula. Perbicaraan berlangsung tanpa ada pemenang. Di satu pihak, keluarga Hisham, Pak Cik Kasim dan Mak Cik Salmah duduk terdiam, tangan mereka menggeletar memegang gambar anak lelaki mereka. Mata mereka merah, tidak lagi dipenuhi kemarahan seperti hari-hari pertama, tetapi kesedihan yang mendalam karena keadilan yang lambat tidak dapat mengembalikan anak mereka. Di pihak lain, keluarga Pak Cik Bakar, si bapa yang menderita, menundukkan kepala. Si ibu yang rambutnya memutih tidak berani mengangkat muka. Maimunah pula hanya diam, sesekali menoleh mencari pandangan Anis yang duduk di sebelah ibu saudaranya. Mahkamah menjatuhkan hukuman 15 tahun atas kesalahan menyebabkan kematian tanpa niat dan menceroboh mayat. Pak Cik Bakar dan Mak Cik Halimah masing-masing dipenjara 5 tahun kerana menyembunyikan jenayah dan menceroboh mayat. Anis, kanak-kanak yang tidak melakukan apa-apa kesalahan, menjadi yatim piatu walaupun kedua ibu bapanya masih hidup. Kanak-kanak naif itu terus bertanya satu soalan. Bila ibu dan ayah nak balik? Superintenden Adli meninggalkan mahkamah dengan hati yang berat. Dia tahu ikan-ikan keli itu telah menelan habis daging Hisham, tetapi tidak dapat menelan dendam antara dua keluarga, tidak dapat menghapuskan air mata seorang anak yang tidak berdosa. Dia paham keadilan telah ditegakkan, tetapi ia tidak dapat menyembuhkan luka di hati mereka yang masih hidup. Jenayah boleh dihukum, hukuman boleh dijatuhkan, tetapi kehilangan tidak dapat diukur. Di sebalik kubur itu, di sebalik sekawan ikan keli yang dahagakan daging, tersembunyi satu kebenaran yang pahit. Satu detik kemarahan, satu pembohongan, satu keputusan yang buta sudah cukup untuk menjerumuskan seluruh keluarga ke lembah dosa. Seorang bapa kerana sayangkan anak sanggup bersubahat. Seorang ibu kerana sayangkan anak sanggup berbohong. Seorang istri kerana cinta yang melampau membiarkan dirinya menjadi pembunuh. Dan selepas semuanya, seorang anak kecil menanggung akibat yang paling berat. Apabila manusia memilih untuk menyembunyikan kebenaran daripada menghadapinya, memilih keganasan daripada kemaafan, akibatnya tidak pernah berhenti pada satu nyawa. Ia membawa dendam, meruntuhkan segala kebaikan yang dibina, dan meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh, tidak kira sama ada keadilan itu datang lambat atau cepat. Jika Anda berada dalam hubungan yang toksik, bersuaralah sebelum terlambat. Jika Anda terdesak, carilah jalan penyelesaian dengan akal dan undang-undang.
Jangan gunakan tangan untuk menghapuskan dosa. Kerana keadilan boleh menghukum jenayah, tetapi tidak dapat mengembalikan orang yang telah tiada dan tidak dapat memulangkan sebuah keluarga yang utuh kepada anak-anak seolah-olah tiada apa yang pernah berlaku. Kes keranda ikan keli telah ditutup. Tetapi apa yang tinggal di kampung itu bukanlah mayat yang reput atau ikan keli gemuk yang menggelepar di dalam lumpur, tetapi kesunyian dingin yang menyelubungi dua buah rumah yang dahulunya ceria. Rumah Pakcik Kasim dan Makcik Salmah kini hanya tinggal gambar Hisham dan asap kemenyan yang samar-samar. Mereka duduk di muka pintu. Mata mereka kosong memandang ke arah sungai yang berbulan-bulan lalu mereka susuri untuk mencari mayat anak mereka. Dulu mereka marah, mereka benci keluarga besar mereka. Tetapi kini, selepas semuanya, kemarahan itu tiada lagi tempat untuk diluapkan. Hanya tinggal satu kebenaran yang sepi. Mereka kehilangan anak lelaki, kehilangan kepercayaan terhadap ikatan kekeluargaan. Tidak jauh dari situ, rumah Pakcik Bakar tertutup rapat. Halamannya terbiar, dipenuhi rumput liar. Orang kampung masih menggelengkan kepala setiap kali bercerita tentangnya. Pakcik Bakar, bapa yang sayangkan anak hingga buta, kini di dalam penjara kerana tangganya sendiri telah bersubahat. Makcik Halimah, ibu yang setiap malam berdoa memohon keampunan, akhirnya terkurung di antara 4 dinding yang dingin. Dan Maimunah, anak perempuan yang menyangka dengan melarikan diri, dia akan terlepas dari segalanya, turut dibawa pergi dengan pakaian banduan, meninggalkan Anis dengan pandangan yang keliru. Bila ibu dan ayah nak balik? Pemandangan paling menyedihkan bukanlah di mahkamah, tetapi pada mata Anis yang memandang sekeliling rumah lamanya. Tiada lagi suara ayah menghantarnya ke sekolah. Tiada lagi pelukan ibu apabila malam menjadi sejuk. Kanak-kanak itu hanya mampu memeluk anak patungnya yang koyak sambil membisikkan satu harapan. Kalaulah malam hujan tu, ibu dengan ayah tak bergaduh. Satu detik kemarahan, satu keputusan yang tidak rasional, satu pembohongan yang bersambung dengan pembohongan lain, akhirnya menolak semua orang ke dalam tragedi tanpa jalan keluar. Kasih sayang, jika tidak diiringi dengan kewarasan dan nurani, kadangkala boleh mengubah manusia menjadi rakan sejenayah. Tragedi di Johor ini adalah satu peringatan. Apabila kebencian lebih besar daripada kemaafan, mangsa pertama selalunya adalah yang paling lemah. Apabila kasih sayang dipandu oleh ketakutan dan dosa, ia menjadi beban kepada semua. Dan apabila manusia memilih untuk menyembunyikan, memilih keganasan daripada dialog dan kemaafan, maka tiada kubur yang cukup dalam untuk menanam jenayah, dan tiada pagar dawai yang cukup kuat untuk mengurung kebenaran selamanya. Jika ada sesiapa yang terperangkap dalam perkawinan yang retak dan toksik, jangan berdiam diri. Carilah jalan untuk bersuara, carilah bantuan undang-undang, keluarga, atau mana-mana pihak yang boleh membantu. Kerana satu detik keganasan, satu pembohongan, boleh membunuh bukan sahaja satu nyawa, tetapi juga masa depan anak-anak yang tidak berdosa. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga ke penghujung. Cuba komen sikit, anda semua sedang menonton dari mana? Saya teringin nak tahu. Apa pendapat anda tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Menarik tak? Kongsikan perasaan anda di ruangan komen ya. Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilindungi selalu. Jaga diri baik-baik di mana sahaja anda berada. Dan kalau anda sendiri ada pengalaman atau cerita menarik yang ingin dikongsikan bersama, jangan segan silu untuk tulis di bawah.
Saya suka sangat membaca perkongsian daripada anda semua. Mana tahu cerita anda boleh memberi inspirasi kepada orang lain pula.